sesi ini. Okey, terima kasih. Alright, so Puan Anis, why not you introduce yourself? Boleh? Okey, boleh. Hai, Assalamualaikum. Ada Waalaikumsalam. orang baru kat sini. Oh, Ibu Peri. Okey, salam okey. perkenalan. Saya Anis Fadilah Sulaiman. Saya founder pada Dapur Kak Nis. Bisnes saya buat sambal. Sambal apa? Sambal Dapur Kak Nis. Sambalnya dekat sini je. Saya hari-hari telan air liur sebab saya tak berani lagi nak buka. Okey, sebab kenapa? Puan Anis suruh saya review sambal ni. And setiap kali saya buat live, setiap kali tu saya review. Untuk pengetahuan Puan Anis, boleh tengok dekat FB page Kimi Abdullah Official. Alright, cara saya review, ni slightly different sikit lah. Alright, cara saya review adalah saya review bukan macam oh makanlah sambal ni sedap dah tak. Saya review dalam version business technical. Saya akan bagi sebab konten saya adalah kepada business technical, kepada business knowledge. Audiens saya adalah audiens yang nak belajar business. So saya guna pakai consumer centric yang betul. Ini nanti you guys akan banyak belajar dengan saya. Saya tidak review seperti artis-artis yang you guys pernah nampak. Saya review adalah menggunakan apa yang klien nak dengar, apa yang audiens saya nak dengar, apa yang followers saya nak dengar. So Puan Anis, saya tak buat sekali review, saya buat berkali-kali review. Okay, so ini just to appreciate apa yang you dah buat selama ni. Okay, so Puan Anis Fadilah, okay, welcome Puan Rosita Romli. Kita nak welcome juga Tuan Muhammad Hafiz, ni founder untuk Benjamin Pomade, dan juga kita ada Miss D, our public relation untuk 3U Ventures. So Miss D, kalau you dapat tukar you punya wallpaper, that will be great. Dan yang lain, saya minta bantuan anda untuk rename nama anda seperti nama saya, seperti nama Puan Julaiza, seperti nama Ibu Ferry. Sebab kenapa kita record sesi ini pertama. Nombor dua, sesi ini juga kita akan recordkan, dia akan bantu saya untuk recordkan untuk public ke stories dan juga gambar supaya mendapat visibility, iaitu mendapat publicity atau nama lain dia, kami tolong bantu anda untuk buatkan personal branding. So bila kita nak cerita personal branding, wajib on video. Kalau tak, orang tak kenal. Siapa Puan Rosita, siapa Benjamin, orang tak kenal. So personal branding saya bantu anda untuk sesi hari ini. So I wish you guys boleh cooperate dengan saya sebab sesi ini kita jemput khas kepada anda saja. Kita tak go for public untuk sesi ini. Kita tak blast kepada semua orang yang siapa nak join. Tidak, sebab program hari ini adalah premium program. Okey, setakat ini semua jelas? Alright, fantastic. So kalau you guys tidak keberatan, boleh unmute diri anda sebab I need response dari anda. Itu yang pertama. Alright, yang kedua, dalam sesi saya wajib on video again. Dan sesi saya ketiga, sesi saya ini yang ketiga adalah wajib ada buku nota dan juga pen anda. Alright, sebab sesi saya adalah sesi untuk you belajar tentang business technical. This is coaching program. Ini bukan dengan ceramah. Alright, I nak you belajar. Okay. Yes, Puan Rosita, kejap lagi saya on tengah tudung. Okay, tak apa Puan. Janji top notch sebab nak buat personal branding. Okay, so begitu juga dengan Tuan Muhammad Hafiz. Okay, so sesi hari ni, tengok Puan Julaiza, betulkan terus. Wah, itu dia. Alright, jangan sampai jadi pocong. Nanti macam Puan Anis buat sambal pocong pula. Ni dah ada sambal hantu, sambal meraung, sambal mengigau. Alright. Lagi dia buat sambal pocong. Okey. Puan Anis ni bukan main ni sekarang, hantu-hantu dia. Right. Anyway, alright. I will share my screen. Okey. Mulai hari ni. Okey, mulai hari ni kita akan menggunakan slideshow baharu. Okey. Right. Boleh tak saya nak you guys bagi tepukan kepada diri anda dulu yang hadir. Alright. Bagi tepukan kepada diri anda dulu. Okay. Nak belajar pagi ni, alright? Tak nak lemau-lemau. Alright, dah pukul 9.40 dah. Apa benda lepak-lepak lagi pagi-pagi? Usahawan, tolong tengok nota pertama. Usahawan, tiada masa rehat. Alright, usahawan tiada masa rehat. Right? Kenapa? Sebab waktu orang lain berehat, you buat duit. Itu usahawan. Waktu orang lain berehat, waktu tu you buat duit. Okay. Kenapa saya beritahu ayat ni? And I believe kat luar ramai orang guna ayat ni. Kenapa? Waktu manusia berehat, mereka ada masa untuk relax. Bila mereka relax, mereka boleh berfikir. Mereka boleh menerima. Mereka boleh menghadam. So waktu ni,
kalau you buat pitching, kalau you menjual, dia mudah menerima. Okay. So waktu usahawan tiada waktu rehat, sebab waktu rehatlah waktu kita bekerja. So I nak welcome all of you dalam sesi yang kita namakan CEO Coaching. Okay. Untuk pengetahuan you guys, sesi ini adalah sesi premium. This is my signature program. Sebagai seorang business coach, sebagai usahawan, sebagai entrepreneur, saya melakukan bisnes di dalam industri pendidikan, alright, dalam industri keusahawanan, alright, dan saya khas mengajak usahawan-usahawan yang cenderung ke arah untuk kembangkan dan bangunkan bisnes mereka. So ini adalah program kita dan mulai hari ini adalah tagline untuk program ini, iaitu 4M. Siapa yang boleh baca? Apa itu 4M? Members make money. Members make more money. Alright, dalam program ni kita nak you buat lagi banyak duit. Alright, siapa yang nak banyak duit? Say me. Me. Alright, seorang je. Thank you Puan Julaiza. Okey, dah ada dah. Alright. Me lah sekali. Sekali button terpaksa Tuan Habib kita. Yes, thank you so much. Okay, so I kenalkan diri sedikit. My name is Kimi Abdullah. My name is Kimi Abdullah. Basically, I'm business management consultant. So this is a few of my background. Apa yang saya buat sebenarnya adalah saya fokus untuk bantu usahawan hasilkan ratusan ribu ringgit melalui satu servis atau satu produk sahaja. So di dunia luar, saya sebagai seorang business coach, sebagai business trainer. Tetapi dalam BNI, I believe Puan Ibu Ferry kita juga adalah ahli BNI yang menetap di Pening. Right, sebagai ahli BNI, saya merupakan head trainer untuk Klang Valley South, one of region di Selangor. Right, InsyaAllah akan datang kita akan cover region Ibu Ferry kita. Kita akan cover, my team juga akan cover Kedah South dan juga Perak Central sebagai head trainer. Okay. So, this is a few house rules. I believe I dah bagi tadi. Switch on video all the time sebab dia akan bantu untuk record video ni. So, tak cantik kalau ada antara anda yang off video. Nombor 2, stay unmute. Sebab saya perlukan communication daripada anda. Nak menjadikan program ni best, seronok, you perlukan engagement dengan I. Sebab I memang perlu untuk bertanya all the time. So please stay unmute kecuali kalau surrounding anda tidak menenangkan. Ada bunyi-bunyi kicauan burung, itu okey. Kalau kicauan suami dan anak-anak, so please mute. Alright. So do not interrupt sewaktu saya bercakap atau ada moderator bercakap dan kita akan berikan peluang untuk anda bertanya pada Q&A slot. Alright, nombor 3. Dan please rename nama, expertise dan juga nombor telefon. Again, saya ingatkan balik. Nama, expertise atau profession anda dan juga nombor telefon. Dan last but not least, right, sediakan buku nota anda. Alright, ini bukan sesi ceramah agama, ceramah biasa, tidak. This is something very important untuk you grow your business. Tuan Hafiz, Puan Rosita, Ibu Ferry, anda adalah jemputan khas saya. Alright, sebagai tanda appreciate engagement anda di Facebook dan juga appreciate friendship ini. Dan saya hadiahkan CEO Coaching Program pada hari ini. Okay. Thank you. Welcome. So, kat sini, ini adalah vision untuk CEO Program. Right, CEO Coaching Program. Kita memang nak grow bisnes usahawan dua cara. Pertama adalah systematically, kedua adalah consistently. Alright, macam mana menggunakan practical execution dan juga measurement untuk you kawal risiko. My profession adalah business management consultant. Apa yang business management buat? You guys kena faham, business management adalah risk management. Pengurusan bisnes adalah pengurusan risiko. Ini orang tak nampak. So saya bantu anda untuk kawal risiko. Risiko tetap ada, cuma kita boleh kawal atau boleh elakkan. Itu saja. So this is a few about myself dan juga my company. My company adalah Media Trio Ventures. It's basically kita fokus pada technical business dan juga consumer centric atau customer centric untuk bantu entrepreneur di luar sana, alright, untuk capai at least RM300,000 dalam jangka masa 12 bulan. Di luar sana tu di mana? Our vision kita nak cover Malaysia, Singapore, Brunei dan juga Indonesia. As for now, Malaysia dan juga Singapore dah kita kawal dan Brunei insyaAllah by end of this year, Indonesia insyaAllah by next year, earlier next year. Alright. So this is our core value. And nak you faham, Puan Julaiza, alright. Ini adalah untuk CEO coaching. Hari ini CEO coaching kita ramai tak dapat hadir sebab ada urgency call. Alright. So core value kita nak fokus kepada 3 core value. Pertama adalah building relationship, alright. Yang kedua adalah recognition dan yang ketiga adalah accountability. 3 core value yang kita pegang betul-betul dalam CEO coaching untuk
bantu you grow systematically dan consistently. Kita nak fokus kepada 3 ni. Sepanjang program ni, dan untuk pengetahuan you guys, program CEO Coaching adalah selama 12 bulan. Dan selama 12 bulan ni, 3 perkara ni yang saya akan tekankan gila-gila untuk kembangkan bisnes anda. Alright? Setakat ni semua clear? Clear. Fantastic. Alright. So, ini adalah a few achievement, alright, yang kita measure dalam program ni. Sepanjang program kita akan kawal benda ni. Setakat ni kita dah minggu ke-28 untuk pengetahuan tetamu kita. Dah 28 minggu since bulan 2 last time. Alright, setakat ni CEO Coaching kita dah ada 8 orang, dan business transaction yang ini saya standby untuk next month, dan team growth saya standby untuk next month. Yang warna merah ni semua standby untuk next month. Dan as for now, kita punya extra slot, 31 extra slot. Puan-puan dan tuan-tuan nak tahu tak apa yang saya maksudkan dengan extra slot? Siapa nak tahu? Saya nak tahu. Alright. So, handsome Tuan Benjamin saya ni. Okay. So, saya hide gambar you guys sebab nanti takut macam, tengok dah lah Tuan Benjamin pun handsome, Puan Anis kita lain macam, takut macam nampak hantu kat belakang dia apa kan. Alright. Sebab sambal hantu semua. But anyway, extra training yang dimasukkan adalah selama Puan Julaiza, Puan Anis dan juga beberapa ahli CEO Coaching join program CEO Coaching ni, you guys akan dapat program percuma. Mana-mana training yang Kimi Abdullah anjurkan secara public, you akan dapat golden ticket. Kalau saya dipanggil untuk bagi training dengan company lain, saya akan minta akses kepada company tu. Saya nak bawa 8 orang student saya untuk join training ni. Alright, so this is free ticket, golden ticket yang kita bagi kepada CEO Coaching saja. So mana saya pergi, student saya akan follow sebab it's everything about ilmu. Alright. So, okay. Ini adalah our goal. Alright, kita nak 3 perkara yang kita sangat-sangat kejar. Pertama adalah revenue. Macam saya nyatakan, minimum RM300,000 annually. Yang kedua adalah team growth, at least 30% selama program ni berlangsung. 30% team berkembang. Tapi kalau kurang 30%, it's something wrong with you. Kita target lebih. Alright? Kita nak double up, triple up you punya team. Dan yang ketiga, prospect. Kita akan tukar you punya prospect daripada game B2C, business to client, business to consumer, kepada business to business. You main game besar. Alright? You main lautan dalam. You main lautan Asia Pasifik ke, lautan Cina Selatan ke. You tak main Sungai Mekong, you tak main Tasik Chini, you main lautan besar. Alright? So kita nak target kepada B2B. Okay, seterusnya, this is our philosophy. Boleh tak kita bacakan sama-sama apa my philosophy? This program. Apa filosofi dia? Try and upgrade. Try and upgrade. Alright, dalam bisnes tiada istilah try and error. Dia boleh buat try and error, tapi you akan penat sangat. So try and upgrade. Kenapa kena upgrade? Tak semestinya saya minum air kosong, saya minum tumpah. Saya kena minum sengit. Saya kena tengok pegang macam ni. Cara pegang, cara telan, waktu minum, upgrade sampai saya boleh minum dengan tenang. Contoh analogi ni. Alright. Macam ni kita nak menambahkan dengan try and upgrade adalah sebenarnya you kena practice. That's it. Upgrade by practice. Practice. Dia bukan ditukar. Kalau you keep changing, you tak akan dapat sampai bila-bila. You akan penat. Alright? So, this is our philosophy, try and upgrade. Okay? Alright. Tadi kita dah dengar pengenalan Ibu Ferry dan juga Ibu Ferry sajalah kita dah dengar. Boleh tak saya nak dengar pengenalan daripada Tuan Muhammad Hafiz kita, okay, dan juga Puan Rosita. Puan Rosita dah habis make up? Alright. Kalau Puan Rosita dah selesai, boleh switch on video sebab kita nak berkenalan dengan Puan Rosita pula. Silakan Tuan Hafiz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam. Pagi. Happy morning guys. Okay, nama saya Muhammad Hafiz. Nama betul lah Muhammad Hafiz. Pengasas Benjamin Pomade. Kepakaran saya adalah membantu lelaki urban masa kini untuk mendapatkan rambut yang kemas dan bergaya sepantas 60 saat dan juga mewangikan lagi haruman rumah tangga anda. Lain macam. Alright. Terima kasih Tuan Hafiz. Alright. Kita bagi tepukan kepada Tuan Hafiz dulu boleh? Alright. Fantastic Tuan Hafiz. Apa nombor telefon you? Do you mind to share? Boleh. Untuk kalau audiens saya nak membeli barang you? Boleh, okey.
boleh dapatkan nombor phone 019 Okey. 559 9092. 9092. 559 9092. Betul. Alright, saya renamekan nama Tuan Hafiz, saya siap. Okey. Okey, So, boleh. Puan Rosita? Puan Rosita dekat situ? Puan Rosita 1, Puan Rosita 2, Puan Rosita 3. Okey, so saya rename dulu nama dapur Kak Nis kita. Okey, so nombor telefon Puan Anis, do you mind to share your phone number? 019 Okey. 322 322 6178. 6178. Okey, Anis Fadila, dapur Kak Nis, nombor telefon. Okey, Puan Julaiza ada di situ. Takaful Coach, alright, dan juga Puan Rosita Ramli. Okey. Puan Rosita saya renamekan dahulu. Okey, Puan Rosita spa. Okey. Saya tak tahu spa macam mana tapi saya letak dulu apa? Butik spa boleh? Puan Rosita kat situ? Okey, tak apa. Nanti Puan Rosita come back balik dengan kita. Okey. So I don't want to waste any time sebab kita perlu stay on track. Okey. Sebab timing ni untuk pengetahuan you guys. Sesi SEO coaching akan berlangsung selama 90 minit sahaja. So, untuk pengetahuan Puan Julaiza, kita dah kemaskan kita punya program, dah structurekan kepada 90 minit saja rather than 2 hours. Okay, so kita nak sentiasa on track dan on time. Okay, sebab kenapa? I believe I selalu banyak kali cakap pada Puan Julaiza, kita banyak buang masa meeting, bukannya closing. Betul? So bila kita nak buat duit kalau asyik meeting panjang? Okay, so kat sini saya teruskan dengan slide show saya. Tuan Hafiz, boleh tak saya tahu what is your expectation untuk hadir ke program SEO coaching ni? Silakan. Okay, alright. First of all, kira saya nak ucapkan terima kasih dululah kepada Tuan Kimi dan juga team kerana jemput saya. Orang cakap apa dengan zero cost, tak perlu bayar tu apa pun, tapi yang dibeli ilmu ni memang cukup fantastic lah. Memang amazing. Expectation saya untuk hari ni, kira pagi ni, ialah apa orang cakap, kita nak serap sebanyak mungkin ilmu yang diberikan oleh pihak Tuan lah, Tuan Kimi. Okay, fantastic. Terima kasih Tuan Muhammad Hafiz. Boleh kita pegang pada Tuan Hafiz boleh? Alright, fantastic. Ibu Ferry dan kemudian kita akan pergi kepada Puan Rosita Romli. Please get ready Puan Rosita. Alright, Ibu Ferry, what is your expectation untuk datang sesi pada hari ini? Okay, my expectation saya boleh dapat berkenalan dengan kawan baru dan boleh membantu terutama para wanita jika mengalami masalah dalaman. Dalam mana sangat tu, Ibu Ferry? Okay, dan thank you ya Tuan Kimi sudah jemput saya ke session private personal session ini. InsyaAllah boleh bermanfaat pastinya dan saya nak tengok sampai selesai di pukul 11 ya. Alright, fantastic. Terima kasih Ibu Ferry kita. I believe Ibu Ferry sebenarnya dia bertindih kelas dengan jadual hari ni, but I really appreciate your attendance today. Thank you so much. Alright, kita beri tepuk tangan pada Ibu Ferry dahulu boleh? Alright, awesome. Puan Rosita di sana? Alright, kalau Puan Rosita bersedia boleh bagi tahu apa expectation you. Alright, Puan Rosita 1, Puan Rosita 2, Puan Rosita 3. Okey, kita teruskan. So, ini adalah slot untuk training. So, mulai hari ini kita ada jadual training. I believe Puan Julaiza ada experience selama almost 2 months kan? Almost 3 months sudah dalam SEO coaching dan kita selalu bagi training lama. So, kita shortcut dalam masa 8 minit sahaja. Okey. Training hari ini, right? I'm nak bercerita tentang finance. Okay, please take note tentang finance. Alright. Please take note, finance ni adalah something yang kita nak cerita benda yang tak nak technical sangat. Kita nak cerita benda-benda yang ringan sedikit. You bahasa mudah dia, you kena tahu tentang cash flow. Alright. Cash flow ni apa? Cash flow adalah cash in dan cash out. Alright. Cash in dan juga cash out. Sebagai usahawan, kalau you tiada cash in, you bukan buat bisnes. Alright, you buat kerja amal. I nak you faham fundamental tu. Kenapa saya beritahu begitu? NGO pun ada cash in. NGO atau yayasan atau organisasi pun dapatkan duit masuk.
Macam mana? Melalui sponsorship, melalui program, melalui sedekah, I don't know. Alright, tetapi mereka ada target untuk bawa masuk duit dan baru boleh lakukan aktiviti dalam syarikat. Alright. Dan ada juga cash out. Ada juga cash out sebab kenapa? Mereka perlu membayar something. Sebab kalau cash in semata-mata ada dan tiada cash out, business you akan menghadapi masalah. Alright. Boleh tak kita sama-sama buat exercise? Okey, boleh tak kita sama-sama buat exercise? Tolong letak pen anda semua. Alright. Saya nak anda tarik nafas sampai saya cakap hembus nafas. Okey? Sekarang saya nak anda pandang skrin. Saya kira dalam kiraan 3, kita akan tarik nafas. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tarik. Tarik lagi. Tarik lagi. Tarik lagi. Lagi, boleh lagi tarik. Sebab ini duit masuk ni, boleh lagi banyak masuk. Lagi, banyak masuk lagi duit. Tarik lagi, baru berapa saat ni. Tarik lagi. Nak duit banyak tak? Tarik nafas lagi. Tarik lagi. Alright, lagi. You usahawan nak duit banyak, tarik lagi nafas. Lagi. Alright, terkemut-kemut dah semua. Okey. Alright, tarik lagi. Saya tak cakap buat sini, tarik lagi. Sebab you usahawan nak duit banyak, tarik lagi. Okey, hembus. Alright. I believe ada yang dah terhembus dan tarik balik sekali kan? Alright. Ada yang dah terhembus. Padahal tembusan kan mulut. Alright. Macam itulah business you guys. Semua nak duit masuk banyak. Tetapi paru-paru you penuh. Dah tak muat. Alright. Dan you kena keluarkan sikit untuk masukkan balik. Nampak praktis dia? Alright. Kenapa berlaku macam ni? Bila company you kecil dan duit masuk banyak, kat sini you akan nampak, anak kaya, ini hari anak belanja semua. So waktu tu, you punya hembus nafas lebih daripada apa yang masuk. Itu pertama. Nombor 2, bila you tahu bisnes you tak adalah kecil dan tak adalah besar, medium size. Tetapi duit masuk banyak dan you lagi nak banyakkan duit, whereby you sampai terlupa kat mana nak invest sementara duit banyak. Untuk go for big stage, bukan medium stage lagi. Alright. Dan nombor 3, okay. Alah, aku boleh bernafas setakat ni je lah. Aku semput ni, tarik nafas sikit, keluar sikit, tarik nafas sikit, keluar sikit. Dan sampai bila-bila you takkan grow. Alright. Nak kuatkan lagi paru-paru you untuk tak sentiasa lelah, you kena ada breath, senaman pernafasan, breath exercise. Alright. My daughter selalu buat sebab dia ada asma. Dia kena selalu exercise, ada tiup bola tu and so on. Alright, my late father pun dulu cancer, dia pun kena tiup bola tu sebab kena ada exercise. Paru-paru ni kena exercise, bukannya fizikal saja. Sama juga dengan business you. You kena exercisekan financial you. Sebab kalau tak sampai bila duit masuk bocor, duit masuk bleeding. Itu yang dinamakan financial bleeding. Alright. So, kenapa saya bagi analogi pernafasan supaya setiap kali you tarik nafas, setiap kali tu you ingat. Aku ada bisnes, aku kena jaga cash flow. Dia tak bermaksud hembus nafas belanjakan duit. Dari 2 keadaan finance untuk cash out. Tolong take note. Pertama adalah spending. Alright. Yang kedua adalah investing. Okay. Sorry, dia ada 3. Pertama adalah spending. Kedua adalah investing, ketiga adalah saving. Alright, ini cash flow. Alright, cash out. Cash out juga adalah pertama spending, kedua investing dan ketiga adalah saving. Alright. So, mana yang you guys nak practice dahulu? Okay, please unmute. You nak saving dulu ke, nak invest dulu ke, nak spending dulu? Siapa yang nak try? Alright. Answer, jawapan. Siapa nak try? You nak buat apa dulu? Tuan Hafiz, you nak buat spending dulu ke, invest dulu ke, atau saving dulu? Saya saving lah. Sorry? Saving dulu. Saving dahulu, okey. Ibu Ferry pun saving dahulu. Puan Julaiza? Spending dahulu. Okey, Puan Anis? Spending dahulu. Puan Rosita? Alright. Puan Rosita 1, Puan Rosita 2, Puan Rosita 3. Okey. Dalam bisnes, perkara pertama you kena buat adalah
Alright, investing dahulu. Alright, invest dahulu, kemudian baru saving, kemudian baru spending. Spending will be the last part. Bila kita makan gaji, I pun makan gaji dulu. Kita tengok, oh dapat gaji, oh gila 2,500 gaji aku, Alhamdulillah. Okey, bayar kereta, bayar rumah, bayar itu, bayar ini. Okey, apa balance? Balance baru pergi invest. Alright, dan lepas invest baru tengok apa yang boleh simpan. Bolehlah 100 simpan. Okey, sebab tu dia tak kaya-kaya sampai sekarang. Okey, kalau sebagai usahawan, first thing first yang you kena buat adalah investing dahulu. Kemudian saving dan kemudian spending. Kalau macam tu, spending saya akan sikit lah. Yes, sebab tu kita akan practical, business kita nak berkembang based on budget yang ada untuk spending sahaja. Ramai orang silap, oh kita ada banyak budget ni. Yang you tengok banyak tu budget investing, budget saving dan budget spending. Sebab tu you nampak banyak. Sebab tu you boleh gila-gila belanja. Dalam finance, you allocate dulu. Sebab kenapa investing dan juga saving dahulu? Sebab dua keadaan ni, investing dan juga spending yang you boleh measure. Alright, yang you boleh measure. Contoh, I nak invest at least 30% daripada revenue. You dah tahu dah 30% tu berapa? Dari revenue. Alright. Kalau spending, alamak tiba-tiba aircon rosak, kena tukar aircon. Oh tiba-tiba pula tetamu nak datang, kena beli makanan. Spending, dia tak ada measurement. Dan bila you nak spend, you ikut emosi, bukan you ikut emotional, bukan rational. Faham So mana-mana yang ikut emotional memang habis duit. So you kena ikut rational yang dahulu, right? Iaitu investing dan juga spending. Itu semua rational. You tak ada emosi pun sebenarnya. Sebab tu you kena utamakan. Sebab kalau you ikut emosi, duit habis. Alright. So dalam cash out, I nak you guys buat investing dahulu dan juga saving. Allocate lah berapa yang you nak. Alright, Tuan Kimi, ada tak allocation yang terbaik? Dia sebenarnya tak ada yang terbaik. Yang ada adalah yang practical dengan keadaan bisnes you, dengan keadaan diri you. Alright, kalau you rasa investing I practical untuk 5%, okay, at least 5%. Saving berapa? Oh, I nak save dalam 10%. Okay, go for 10%. Tapi aktiviti dua ni yang you utamakan. Semua benda penting, tapi mana yang utama? Alright, tolong tulis yang buku notan dah. Semua benda penting. Sikit boleh? Silakan Puan. Spending ni maksudnya, macam bagi saya maksud spending ni adalah kita allocatekan dalam amount tertentu untuk kita sebagai emergency untuk bisnes kita. That one is not spending. That one is saving. Oh. Right, spending ni you punya overhead, you punya expenses. Itu spending you. Okay. Alright? Okay. So, siapa nak tahu praktikal apa yang I buat? Saya. Alright. Okay, dua orang. So, dua orang ni saya akan PM ya. Okay, Bu Ferry pun nak. Okay. So, saya beritahu semua. Okay. Cara saya buat, cara saya uruskan cash flow, minta maaf. Cara saya uruskan cash flow saya adalah bila saya tengok revenue saya masuk, saya tahu revenue saya dia tak exact setiap bulan. Dia ada range. But then melalui range duit masuk ni saya dah boleh allocate berapa persen. So first thing first, apa yang saya buat adalah saya pergi invest dalam unit trust, tabung haji dan juga and so on. Saya invest dulu sebab kenapa? Saya bergantung kepada agent yang saya appoint. Kalau dia rajin untuk jaga akaun saya, then saya akan duit besar. So saya appoint agent untuk manage my duit. At least saya letak dalam 30% untuk investment. Dan saving saya letak dalam allocation 10 to 12% saja. Saving. Dan selebihnya adalah spending. So kalau spending saya waktu tu, alamak kita short dalam 2,500 untuk spending. Macam mana nak buat? Mana yang tak perlu diutamakan saya hold dulu. Oh yang ni tak perlu bayar dulu, yang ni boleh hold dulu. Okay, yang ni tak apa, yang ni boleh minta hutang dulu. Oh ini tak apa, yang ni letak agreement untuk kita bayar pada berapa hari bulan. Kita hold dulu. Sebab kenapa? Sebab duit kita bukan tak ada. Duit kita dah disiplin masuk ke account investing dan juga saving. Dan inilah cara yang Chinese buat. Kenapa saya cakap begitu? Saya belajar dan saya bekerja mostly dengan orang luar, bukan orang Melayu.
Saya bekerja dengan Italian, saya bekerja dengan Germany, dengan British, dengan orang-orang Mat Salleh, dan kemudian saya bertukar industri kepada industri pembinaan dan saya pergi ke arah Indian dan juga Chinese. Chinese macam Cina Bukit. Sangat disiplin jaga duit. Alright, dan saya ajarkan kepada anda semula. Okay, so itu sahaja daripada saya untuk slot training bahagian finance, especially kepada cash flow. Setakat ni semua jelas? Jelas. Fantastic. Alright. So kita nak welcome Sifu Bella. Okay, mana Sifu Bella kita? Please get reminder, rename nama anda, expertise dan juga nombor telefon seperti yang anda nampak dalam skrin sekarang. Okay, itu pertama. Nombor dua, sesi saya wajib on video dan juga on audio. Alright. Wajib on video dan juga on audio sebab kita perlukan communication antara anda sepanjang program ini berlangsung. Okay. So kita teruskan. Okay. So yang ini saya simpan slot untuk next month. Okay, bulan 9. Kita nak tengok siapa yang akan dapat top 1-to-1. Okay. Ahli CEO coaching. Leaders, Puan Anis, Puan Julaiza. Please take note, saya akan record sesi ini semua. Alright. Top 1-to-1, top prospect. Berapa ramai prospek yang you dah dapat. Kita akan trace, kita akan measure untuk business growth you. Dan juga team growth dan juga monthly revenue. Nama you kita akan letak di sini dan gambar you besar-besar untuk bagi visibility atau publicity kepada visitors yang datang seperti Ibu Ferry, seperti Tuan Hafiz, seperti Puan Rosita dan juga Sifu Bell. Alright. So, ini adalah reward. I nak you nampak dulu kenapa kita nak you gila-gila berubah. Gila-gila bantu business you guys. I support dari sudut lain. Top 1-to-1. Saya akan berikan 1-to-1 session dengan master trainer dalam different expertise. Bergantung kepada expertise mana yang you perlukan. Kalau you perlukan corporate, I akan panggil semua lawyer-lawyer kenalan I untuk bagi training kepada you. Secara 101. Directly tanpa bayaran. Alright. Yang kedua, top prospect. Kalau you dapat top prospect, kita akan reward you as well untuk satu sesi exclusive closing hack B2B. Alright, untuk you buat deal, at least satu deal tu RM10,000. Kita akan bantu part tu dan team growth. Siapa yang dapat achieve target untuk team growth, kita akan bagi 2 hours advanced training silat kepada team you, bukan kepada you. Kalau you ada 30 agent, 120,000 team you, staff you, agent you, kita akan bantu semua dalam masa 2 jam. Kalau dapat top monthly revenue, kita akan bagi special marketing hack supaya you boleh double up you punya sales, you punya revenue next month and afterwards. Alright? Dan top visitor. Siapa yang ni since today, Puan Julaiza, Puan Anis, I am welcome you untuk bawa tetamu untuk sama-sama belajar dengan you. Dan siapa yang bawa paling ramai, kita akan bagi special highlight, especially kepada brand you dalam Facebook saya dan juga program-program yang saya anjurkan. Kita nak bagi much publicity kepada you dan juga business you. Alright? Siapa yang nak benda ni semua? Saya. Alright, fantastic. Tuan Hafiz yang belum SEO coaching pun dah nak saya. Alright. Ya, ini untuk ahli SEO coaching je. Okay, tapi tak bermaksud you tak boleh join. Alright. Kalau you nampak the values, please, I am willing untuk bantu you dan juga business you. Alright. Ini kita ada, kalau ada CEO yang baru masuk, kita akan appreciate mereka as well. Okay. Dan this is our code of ethic. Alright. Boleh tak kita baca sama-sama? Saya nak you guys unmute dahulu. Alright, saya nak you guys unmute dahulu. Puan Julaiza, Puan Anis, Tuan Hafiz, Ibu Ferry, Puan Rosita, Sifu Bell, D and semuanya. Alright. Boleh tak kita baca sama-sama? Boleh. Alright. Saya mulakan dengan nombor 1. I will always be positive and gratitude on whatever situation Allah send to me. Nombor 2 adalah bad Situation is an opportunity for me and grow one step further. Number 3, I need human to sustain and grow strategically and consistently. Number 4, I will always ready to be supportive and give constructive response to myself. Number 5, I am always giving myself effort or judgment on me and always. Alright, this is code of ethic kalau you sebagai entrepreneur dan juga sebagai seorang leader. Sebab business you akan grow based on you. Dia bukannya your team. Dia memang betul menggunakan team you. Bermula dengan you. Alright.
So this is code of ethic yang kita akan bacakan every week supaya dia lekat kat kepala you. Dan kenapa kita nak baca? Saya tunjukkan dia punya metafizik dia dan psikologi dia. Mulut kita kalau keluarkan bunyi dan bunyi tu bunyi yang betul, bunyi yang positif, bunyi yang konstruktif, telinga kita akan mudah dengar. Kenapa? Sebab itulah telinga kita dekat dengan mulut. So bila telinga kita dengar, telinga ni belakang dia adalah otak. Alright? Telinga ada tulang dan belakang tulang kepala kita adalah otak. Telinga kita akan hantar mesej ke otak, otak kita akan programkan based on apa yang mereka dengar. 5 kod etik ni, otak akan hantar mesej kepada jantung dan jantung akan pump darah-darah molekul-molekul yang terbaik untuk badan you actively buat apa yang telah diprogramkan. Nampak tak? Alright, you guys nampak dia punya perjalanan tu? Nampak? Alright, fantastic. So, kita nak akan baca pada setiap minggu. Okay. Dear CEOs, apa yang saya boleh bantu business you pada minggu ini? Alright. Boleh minta apa yang you nak. Okay, boleh tak kita mulakan dengan Puan Anis dahulu, kemudian Puan Julaiza. Alright. Yang ini slot ini hanya kita fokus kepada CEO coaching saja. Alright, Puan Anis, apa yang saya boleh bantu business you pada minggu ni? Pada minggu ni, macam mana saya nak buat sale bila orang belum dapat gaji lagi. Sebab saya rasa bila time belum gaji orang agak slow sikit. Alright, macam mana you nak buatkan orang beli produk you walaupun belum keluar gaji? Alright. Kat sini saya bantu Puan Anis dahulu sementara kita tunggu Puan Julaiza. Okey? Puan Julaiza dekat situ? Alright, okey, tak apa. So Puan Julaiza, kalau dapat nyatakan apa yang you perlukan, bantuan apa yang you nak, boleh tulis di ruangan chat room. Okey, saya akan bantu kemudian. So Puan Anis, dekat sini terang-terang you target adalah individu yang makan gaji. Setuju? Terang-terang you target B2C. Puan Anis, mulai hari ini B2C, business to consumer, minta agent you uruskan. You sebagai founder, you pegang HQ. HQ deal dengan B2B. Alright? Kenapa saya cakap begini? Supaya you ada fokus kat mana yang you nak letak. Alright? You dah buat, I believe you start daripada bawah. You lah yang potong peta, you yang tumbuk bawang, you yang kacau daripada kuali kecil sampailah berkawah-kawah. Alright? Daripada dapur sampailah ke kilang. You ada all these steps. Dah tiba masa untuk you lepaskan perkara yang kecil. Start pegang perkara yang besar. Alright? Start buat kerja-kerja yang besar. Trust me, kerja besar ni lagi penat, lagi berat, lagi penat. Alright, penat dah, lagi pening kepala. Sorry. Right? Dan you kena tahu translation perkara ini, dan kalau dibuat secara praktikal dan konsisten, dia akan hasilkan revenue yang besar, revenue yang konsisten, revenue yang mudah untuk you close. Ini translation dia. Ramai orang malas atau takut atau penat nak pergi ke arah benda tu. The bridge ni memang susah. Tapi kalau you boleh fokus, dia takkan jadi susah. Sebab tu you kena let go. B2C ni semua let go. Right? Minta agent you uruskan. Tapi Tuan Kimi, coach, macam mana agent saya pun tak pandai. Sebab tu you kena ada someone yang jaga you punya affiliates. Kalau you tiada external trainer, then make sure partner boleh manage. Kalau you tak ada partner, appoint siapa leader dia. You hanya communicate dengan leader yang jaga semua tim. Boleh Puan Anis? Alright, tapi to be fair, untuk bantu soalan Puan Anis, okay. Macam mana nak buatkan pelanggan beli waktu gaji tak keluar? Alright, jawapannya adalah, jangan risau Puan Anis. Manusia membeli sambal you ni semua atas dasar emosi. Right? Atas dasar emosi. So bila cerita atas dasar emosi, dia tak kira gaji dah keluar ke, gaji belum keluar ke, dia tetap akan beli. Tapi percaya cakap saya, bila you atau agent you approach, nantilah kak gaji tak keluar lagi. Betul tak? Kebanyakannya macam tu lah. Kebanyakan macam tu. Sebenarnya itu adalah cara untuk mereka larikan diri daripada you. Seriously.
Alright. So, mereka bukan membeli sebab you suruh. Alright. Sorry, mereka bukan membeli sebab mereka nak, mereka membeli sebab you suruh. Sebab tu mereka cakap nantilah gaji belum dapat. Boleh tak nanti puan, saya tengah sibuk ni. Nanti saya call balik. Atau you selalu dapat blue tick. Alright. Sebab kenapa you dapat macam tu? Sebab you suruh dia beli. Alright, manusia takkan beli. Contohlah Puan Anis. Puan Anis, boleh tak nanti habis training ni, habis coaching program ni, boleh tak Puan Anis transfer 12,000 ke akaun saya? Kenapa tak boleh? Sebab saya suruh. Alright. Cuba saya bagi tahu Puan Anis. You tahu tak? Saya boleh buatkan bisnes you triple up melalui ejen baru. Ejen ni saya uruskan untuk Puan Anis. Minimum 33 orang. Saya akan bagi ejen pada Puan Anis. Kita akan mentoring mereka untuk boleh jual you punya produk-produk ni semua easily dan you tak payah pantau. Nak tak Puan Anis? Agak-agak? Of course lah nak. Of course lah nak. Because it's about 12,000. Alright, you nampak tak? I cerita apa dulu kat depan. I tak suruh dia buat. I tarik dulu emosi dia. So, manusia membeli bukan sebab atas dasar rasional, atas dasar emotional. Alright, you attack emotion mereka. Alright, attack emotion mereka. Tak bosan ke makan, kalau you malas lah balik kerja penat, nasi, telur dadah, kicap. Why not you tambah sikit sambal garing? Ni sambal hantu ni, tapi jangan risaulah, setakat ni saya masih tak bekalkan hantu, saya bekalkan ikan bilis garing. Right? Sebab kenapa macam tu? It's all about emotion. Emotion penat balik kerja, emotion hantu, emotion senang. You tackle emotion saja, Allah Akbar. Cerita makan ni terus berbunyi kerok perut saya. Right? Okay, so you tackle emotion, right? Dan jangan suruh mereka beli. Alright, suruh mereka saya cakap mengidamkan, atau you kena attack mereka supaya mereka gairah. Saya guna ayat bombastik, hyperbola supaya you faham macam mana nak buat orang gairah. You figure out nanti. Okay? Boleh Puan Anis? But InsyaAllah. my humble suggestion, biar perkara ini diuruskan oleh sama ada partner atau external trainer atau you punya leader. You hanya fokus kepada B2B. Kenapa? B2B, you jumpa satu orang, you kejar satu orang, you belai seorang ni, you pujuk seorang ni, mereka membeli. At least mereka membeli bukannya satu biji, bukannya satu botol. Mereka membeli satu lori. Kita tak target satu carton 10,000 bukan satu carton, 10,000 satu lori. So macam mana nak jual satu lori, kita akan go detail nanti. Alright, boleh Puan Anis? Boleh. Okay, fantastic. So kita ada Puan Nurnita Manap. Okay, saya ingatkan lagi sekali. Alright, Puan Rosita, Puan Isabel, Sifu Bella kita dan juga Puan Nurnita, ini bukan sesi you boleh tutup video dan hadir semata-mata. Sesi ni you kena on video dan unmute dan you communicate dengan kita. Sesi ni percuma, tapi ini sesi premium, bukan sesi murah, bukan sesi percuma. Alright, ini sesi di mana kita nak bantu business untuk grow. Alright, saya mohon jasa baik anda untuk onkan video Puan Rosita, Sifu Bell dan juga Puan Nurnita, atau saya minta D untuk letakkan you guys ke waiting room. Sesi ni saya nak bagi banyak value kepada anda. Alright, saya mohon jasa baik anda lagi sekali untuk onkan video dan juga onkan audio anda so that you benefits. Saya tak nak you keluar pada program ni, biasa je program tu. Memang biasa sebab you tak bagi full efforts. Either 100% in atau 100% out. That's it. Alright. Jasa baik kepada Puan Rosita, Sifu Bell dan juga Puan Nurnita untuk switch on video dan juga audio anda. Thank you so much. Okay, kita nak jumpa dengan Puan Julaiza. Alright. Puan Julaiza. Okay. Ya, saya. Alright. So, Puan Julaiza ada soalan untuk you? Tak ada. Sorry sebab saya dapat emergency call ni pasal saya punya apa ni yang test COVID tu. Sorry. Alright. Okay. So, Puan Julaiza, semoga segala urusan you dipermudahkan Allah. Alright. Still, okay, you kena always positive. Alright. So, boleh kita teruskan? Alright, boleh saya teruskan? Boleh. Fantastic. So, kat sini okay, sebenarnya kita nak go through Puan Fatimah Wati tak dapat hadir sebab ada
3 cases dekat court untuk hari ini. So kita skip. Puan Nobi pun terpaksa hold sekejap atas dasar few things kena selesaikan. Puan Juleza okey lepas. Kita ada Tuan Firdaus pun tak dapat hadir. Puan Zalina pun tak dapat hadir. Kita ada Puan Anis, kita dah go through. Okey. So, alright. Saya nak open slot kepada individu yang nak bertanyakan dalam sesi ini. Okey, silakan. Siapa yang nak bertanya? Tetamu kita, Ibu Ferry, Tuan Hafiz, Puan Rosita, Puan Nurnita. Alright, silakan. Kita bagi ladies first lah. Okey, Ibu Ferry, ada soalan untuk you nyatakan? Belum lagi, silakan Tuan Okey, Hafiz. Tuan Hafiz, ada soalan yang saya boleh bantu? Okey, alright Tuan. Saya ada beberapa soalan tanya. Yang first punya soalan ialah, macam mana saya nak dapatkan staff? Okay, staff kan. Sebab sekarang memang cabaran saya memang agak sukar untuk dapat staff. Okey. Staff yang maksudnya ialah kira macam mana tau. Okay, sekarang saya baru buka barber shop. Okay, barber shop. And then nak cari tukang ni lah, gunting rambut yang barber ni. Memang agak sukar tuan. Ada tak cara macam mana saya nak dapatkan dia orang ni? Alright. Tuan, lokasi dekat mana tuan? Setia Alam. Setia Alam, which area tuan? Setia Perdana tu. Setia Perdana. Okey, tuan ada masa boleh datang ke office saya di Sun Surya Forum. Sebelah City Ski Mall. Oh, dekat je kita rupanya. Itu dekat je tuan. Alright. Sangat-sangat Okay. dekat. Alright, saya pun duduk di Setia Taipan 2. Okay, alright. Okay. So, ada beberapa cara macam mana you nak dapatkan staff, and I believe you are talking about staff yang berkualiti, betul? Betul. Alright. Yes. So, bila nak cerita staff yang berkualiti, saya nak you guys semua ada mindset macam mana you nak tarik partner masuk dalam bisnes you. Mereka ni adalah money machine. Pekerja kita adalah money machine. Meaning that, bila you ada staff, you bekerja untuk dia. This is mindset yang you kena tahu. Bila you ada staff, you bekerja untuk dia. Kenapa? You yang bayar gaji dia. Tak boleh overtime, tak boleh lebih daripada masa. Alright? Betul di? Saya yang selalu lebih daripada masa. Alright? Tiba-tiba, alamak, terlupa bayar gaji dia. Alright? Sebab kenapa? One man show. So, bila you ada pekerja, you yang jadi majikan mereka. Right? Semua orang tahu. Alright? Tetapi sebenarnya mereka ni lah bos kita. You kena please mereka. Okey tak hari ni sihat, dah sarapan? Hari ni boleh tak buat benda ni? Oh macam ni boleh tak? Perasan tak benda tu semua kita buat. Kena bagi tahu dalam nada yang terbaik, kena jaga emosi mereka, kena buat mereka seronok. Kalau tak mereka tak give the best. Sebenarnya siapa yang bos? Mereka kan? Alright? Kita yang bekerja untuk mereka. Saya nak you guys ada mindset macam tu. Alright? So, dengan staff ni you tak boleh maki-maki. You tak boleh marah-marah. Walaupun mereka buat salah. Sebab tu kita ada polisi dan kita ada steps, SOP. Buat perangai kita boleh buat counselling. Maksudnya kita buat kita motivate mereka, kemudian buat counselling session, kemudian surat amaran pertama, surat amaran kedua dan juga kemudian berhentikan mereka. Itu saja. Alright? Itu adalah polisi. Dan bila nak cari pekerja berkualiti, bila you ada mindset aku akan bekerja untuk dia. Whereby you kena cari orang yang you boleh kawal. Yang you boleh kawal apa? Kawal emosi, kawal arahan, kawal kualiti. Okay. So Tuan Hafiz, macam mana cari pekerja yang berkualiti adalah macam mana nak cari partner. Whereby, kalau you nak cari, let's say lah, Tuan Hafiz nak cari partner dari segi business. Saya nak fokus kepada, saya nak jadi ambassador untuk produk saya dan saya nak fokus pada operation saja. Business punya part kalau boleh saya nak leverage kepada expert yang lagi power so that saya boleh fokus. Cerita dia fokus sebenarnya, right? So that saya boleh buat kerja saya saja, saya boleh naikkan kualiti dia, saya boleh speed up so that lagi banyak duit masuk. Tapi on business part saya akan lag, saya akan tertinggal. That's why you perlukan someone untuk in charge. So bila you perlukan someone untuk in charge, you perlukan yang terbaik kan? Supaya dia boleh buat business you dan situasi you samalah macam Bill Gates. Dia nak fokus pada operation. Alright, Bill Gates siapa? Siapa Bill Gates? Siapa ingat? Bill Gates dan Microsoft. Microsoft. Okay. Yeah. Siapa yang buat Apple? Steve Jobs. Steve Jobs. Alright, siapa yang buat Amazon? Apa nama lagi tu? Jeff Bezos. Jeff. Yes. Right. So Elon Musk and so on. Mereka ni
bukanlah cakap power on business. Mereka lagi power on operation, on kerja yang dia minat, engineering and so on. Mereka minat benda tu. So mereka fokus kepada benda tu. Part business mereka hire expert. Tapi yang selalu muncul ke depan muka dia lah sebab bisnes dia. Alright? Dan kalau begitu, kenapa founder Apple boleh kena buang? Siapa yang buang dia? Right? Dia punya team. Sebab team mereka berkualiti, buang founder yang tak ikut flow finance. So, I tak salahkan Steve Jobs. I salute dia punya team management. Sebab dia jaga bisnes betul-betul. So, level macam tu you nak kena cari. So, level macam tu, mereka tak datang dengan open vacancy. Oh, kita mencari, kita ada kekosongan untuk menjadi partner kepada syarikat ni. Yes, you boleh buat macam tu. Berpusu-pusu orang datang bukan sebab nak galas tanggungjawab. Sebab nak benefit sebagai partner. Oh, kalau aku jadi partner dia ni, aku at least si kelas tu dalam tangan lah, 20,000 gaji sebulan okey dah. Dia dah fikir macam-macam dah. Dia tak fikir pun macam mana nak buat kerja. Alright. Pekerja yang terbaik untuk Tuan Hafiz, you invite mereka masuk. Sama macam partner. Kalau I nak cari COO, I tak open vacancy. I tengok, oh, Mamat ni bagus ni buat kerja ni, operation dia. Datuk macam ni saya akan elaborate. Okay, Datuk boleh tak saya nak jemput you be part of my team. I nak appoint you sebagai COO. Kita jemput dia masuk. Kita bukan letak dekat pintu office, partner diperlukan. Tak, kita tak buat macam tu. Kita jemput mereka masuk. So Tuan Hafiz, dia ada dua cara. Cara baik atau cara jahat. Cara jahat dahulu saya sebut. Okay. So cara jahat dia adalah you pergi gunting rambut. Ui, bagus lah dia gunting rambut and so on. Bro, berapa lama dah kerja sini? Oh, saya dah dekat 3 tahun. Oh, okey. Okey tak kerja, you borak-borak gaji berapa and so on, sebenarnya you tengah collecting data. Oh, gaji dia basic dalam 1,007, masuk commission sebulan dia boleh dapat dalam 2,008. Oh, okey. You tengah collect data untuk you buat offer selepas habis gunting rambut. Okey? So, habis gunting rambut, bro, sekejap kat luar sekejap. Sebab bos saya kat dalam. Panggil dia keluar kejap nak bertanya. This is my card. Kalau you nak bekerja, saya ada kedai gunting rambut. Dekat sini-sini saya boleh offer gaji macam ni, commission macam ni, saya boleh bagi benefit macam ni. Yang di mana susah untuk dia tolak sebab you dah tahu apa yang dia dapat dan apa yang you boleh offer. Alright, itu cara you nak dapatkan pekerja yang berkualiti. Alright, itu cara jahat lah. You kacau pekerja orang. Alright, tapi untuk pengetahuan Tuan Hafiz dan juga usahawan lain, itu normal. Cari itu adalah normal. Alright, so sebab tu ada individu, kita boleh tengok bahagian corporate lah. Kita tengok macam contohlah Tan Sri Anwar Musa. Pernah kenal orang Kelantan tu. Alright, cuba tengok dia punya position. Mana organisasi yang tak jumpa, yang tak cuba invite dia masuk. Banyak NGO, organisasi, company corporate, company besar banyak nak invite dia masuk atas beberapa kekuatan yang dia ada. Alright, so dia accept mana yang bukan dia boleh dapat keuntungan, mana yang dia boleh manage. Itu saja. Nak cakap untung, semua untung. Aku kerja sebagai menteri pun untung. Tapi dia tengok, boleh tak aku manage? Jawatan aku sebagai menteri dah macam ni. Kalau aku ambil jawatan tu, boleh tak aku manage? That's it. Sebab kalau mereka tak boleh manage, mereka tahu confirm SPRM panggil ni. Alright, itu saja. Macam you boleh dapat duit extra. Oh, saya kerja kat sini, saya buat ni. Tapi tak ada pun record dia kat sini. Yang you participate dalam sini, tak ada pun gambar you pergi event and so on. Itu banyak kes. Sebab kenapa? I know a few corporate people yang basically dah tersangkut dengan offer macam ni. End up berakhir dekat SPRM. Alright? So basically Tuan Hafiz, cara jahat adalah you kacau pekerja orang. Right? Itu cara jahat dia. Right? Nombor 2, cara baik. Cara baik ni okey. Untuk pengetahuan you guys, cara jahat dan juga cara baik, apa perbezaan dia? Cara jahat lagi laju. Alright? Cara jahat lagi laju buat kerja, lagi laju siap kerja. Alright? Cara baik dia lambat gila dapat hasil. Lambat gila, saya beritahu awal, lambat gila. Cara baik dia macam ni. You pergi pada bisnes-bisnes yang dah nak mati. Alright? Barbershop yang dah nak lingkup, tengok tak ramai orang kat sini. Aneh, pasal tak ramai orang sekarang.
Ini bisnes sekarang teruk lah. Ini kita punya menteri pun bodoh lah. Ini semua. Semua duduk salahkan orang. Alright? Macam ni aneh. Tak apa. Ini barang semua saya kat tim lah. You duduk bawah saya. Alright? You jadi kepala dia, dia makan gaji dengan you. Alright? Lepas ni you tak payah salahkan menteri lah. You salahkan saya saja. Alright? So you take over tempat dia. That's it. Itu cara sebenarnya you macam beli bisnes. Tapi you beli macam mana? You beli cara you hire dia. Ini semua business strategi. Sebab kenapa saya berani nyatakan macam ni? Saya ada buat few case study tentang barbershop. Whereby ini adalah one of business yang saya nak buat sepanjang saya hidup nanti. Alright? Sebab dia business yang generalist. Yang semua orang perlukan dan dia punya target market quite huge dan business growth agak sangat-sangat bagus. Okay? Dan jangan terkejut, saya ada business aircon. Cerita kalau saya cakap. Saya ada business aircon. Whereby saya tak pandai buat aircon. Kalau bagi saya spana, insya-Allah saya cuba untuk spana tu macam ni. Saya tekan spana tu. Saya tak tahu nak buat apa dengan spana. Yang saya pandai, saya pegang remote, saya on, saya off. Itu saya pandai. Alright? Saya bukan orang teknikal tetapi saya tahu macam mana nak buat business aircon. Itu saya tahu. Okay? So, Tuan Hafiz, cara yang baiknya adalah you pergi tengok mana-mana business yang dah nak mati, you buat offer pada mereka. Tapi biasanya rejection is normal. Alright, nak accept tu ambil masa. Nanti saya fikirkan selepas 3 bulan baru okey. Alright, dan normally memang susah lah nak dapat. Okay, so terpulang pada keperluan Tuan Hafiz. Kalau you urgency sangat, kedai dah ada tapi tak boleh nak operate, tak ada pekerja, terpaksa gunakan cara jahat. Normal. Alright, atau nombor 2, you pergi cara begitu. Atau cara ketiga. Okay, saya beritahu cara ketiga, alternatif. Cara ketiga adalah you pergi berjumpa dengan you punya connection, dengan you punya network. I believe you ada sentiasa beli hair dryer, pergi beli mesin gunting and so on. Tanya tauke kedai tu, "Tauke, sini ada ke barber-barber yang bisnes sudah mau bankrupt? Dia ada dia punya contact ke? Bagi saya." Alright. Ada tak budak-budak yang baru start kedai-kedai barber? Biasa budak-budak yang baru mulakan niaga ni, mereka tak tahu buat bisnes, mereka hanya tahu buat kerja. So mereka buat dah invest 30,000, lepas sebulan tutup. Sebab diorang tak tahu buat bisnes, diorang hanya tahu buat kerja. Sebab tu dalam bisnes, untuk mengenai you guys, beza antara orang yang pandai buat kerja kita namakan technician. Orang yang pandai buat bisnes kita panggil businessman. Itu saja. You pandai buat kerja belum tentu pandai buat bisnes. Right? You kena faham konsep ni. So minta tauke kedai tu untuk prefer atau refer atau recommend pada you. Kontak-kontak Nabi orang-orang ni. Oh, itu budak saya tak adalah, tapi itu budak biasa datang hari Jumaat pukul 10 pagi. Okey, you tunggu kat kedai. Kedai dia hari Jumaat 10 pagi. Siapa yang lalu you offer. Okey, cara dia penat sikit lah. Alright? Tapi, okey, berbaloi. Right? Sebab kenapa? Kalau tuan pernah kenal Nando tak? Dia dulu famous dekat section 7 Shah Alam, among student Nando. Dia pergi gunting rambut kat kedai-kedai yang bapuk-bapuk, geng-geng bapuk. Dia orang Indonesia yang genuinely lelaki, yang memang dia bukanlah gay boy, dia bukannya bapuk dan dia straight lelaki, tetapi dia duduk kerja kat kedai-kedai bapuk, kedai-kedai gunting rambut. Dan Nando ni ramai orang adore dengan dia, especially youngster dan juga student yang habis belajar pergi belajar gunting rambut dengan Nando. Dan unexpectedly Nando dia dah menghasilkan barber baru setahun, saya rasa lebih dekat 20-30 orang yang belajar dengan dia. Bagus Nando, tak apa aku nak belajar, aku datang kedai aku belajar dengan aku. Dia jadikan kedai dia sebagai sekolah gunting rambut. Whereby dia tak perlu nak bayar pun pekerja gunting rambut. Itu bagus dia. Tapi ini cerita lain lah, business growth. Right? So nanti akan cerita kalau you perlukanlah bantuan. Right? But anyway, you cari orang yang macam Nando, yang produce new barber dan offer pada new barber tersebut. Kat situ dia tahu mana barber yang terbaik. Okay? Alright, fantastic. Membantu Tuan Hafiz? Oh, banyak saya bantu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, sama-sama. Saya pun rasa macam terlebih pula bagi hari ni. Adalah. Alright. So, kita teruskan, okey? Puan Rosita, Puan Nurnita masih di situ? Okey. D, boleh tak bantu I untuk communicate dengan Puan Rosita dan juga Puan Nurnita untuk follow the rules. This is house rule. Yes, Puan Rosita, thank you so much. Puan Rosita, ada apa-apa yang saya boleh bantu Puan untuk sesi hari ini?
Sorry baru masuk. Sebab pagi ni biasa saya setiap hari Jumaat saya ada buat charity tau. Jadi so pagi ni saya agak rushing sikit. Alright. Okay, saya ada sekarang saya punya spa baru start beroperasi tau. Sebab kita 3 bulan tutup kan. Okay. Okay, jadi sekarang ni saya ada 5 orang staff. Ada tak cara macam mana nak cakap saya nak kekalkan staff yang sedia ada. Okay. Okay, saya nak kekalkan staff yang sedia ada. Tapi disebabkan kita baru nak start balik beroperasi ni, jadi kita pun tak tahu kita punya, orang kata macam kita punya sales and income kita yang in kan. Jadi saya tengah fikir macam mana ni sekarang. Ni staff saya macam dah terlebih ramai pada saya lah. Faham? Terlebih ramai tapi nak buang tak boleh sesuka buang. Alright. Jadi ada tak pandangan coach macam mana untuk saya nak maintainkan apa yang ada sekarang ni? Okay, fantastic. Good question. I suka soalan ni, Puan Rosita. And please drive safely. Okay? Okay. Cara dia, I nak you guys come back balik pada fundamental. Pekerja ni adalah money machine. Alright? Pekerja adalah money machine. Bila cerita money machine, mereka buat kerja yang menghasilkan duit atau mereka menghasilkan duit. Alright? Satu, mereka buat kerja untuk menghasilkan duit pada syarikat atau mereka yang menghasilkan duit untuk syarikat. Alright? Maksudnya, you ada you ada beautician yang bantu untuk operate you punya sistem, you punya business. So minta mereka buat macam ni. Satu program dinamakan, okay, staff, beautician semua boleh tak kita meeting hari ni sekejap? Okay, saya ada satu program. Program ni kita berlangsung untuk bulan depan, iaitu bulan 10 sahaja. Alright? Bila nak cerita program atau idea atau event and so on, dia kena ada deadline. So Puan Rosita buat untuk bulan 10 saja. Idea dia macam ni. You guys 5 orang. I nak bagi gaji ekstra. Boleh tak bulan depan? Nak lah, siapa tak nak. Okay, you nak berapa? You nak ekstra berapa? Sekarang gaji you 1,800. You nak berapa? Oh, I nak kalau boleh 12,000. Boleh ke puan? Boleh. Apa salah tak boleh? You nak 100,000 pun boleh. Alright? Tapi set itu yang you nak 12,000. Tolong tulis dalam buku nota. Ingat you tengah ajar mereka untuk praktis jadi yang terbaik. That's your mindset. Dah pergi go through seorang-seorang. Okay, semua dah ada A masing-masing. Right. Untuk pengetahuan you guys, kenapa saya bagi tahu tentang syurgawi, tentang emosi? Siapa nak tahu? Right. Bila you attract perhatian manusia, baru mereka buka kepala otak ni untuk dengar apa cadangan. Barulah mereka mudah terima idea you. Sebab you buatkan emosi mereka suka. Emosi suka dia akan okey, bolehlah. Semua metabolisme dalam darah dia ni semua tengah excited nak dengar macam mana benda tu boleh jadi. Alright? So bila you cakap macam tu, okey, nak puan apa dia, macam mana cara dia? Okey, you nak 12,000 kan? You nak 5,000, you nak dalam 13,000. Okey. Set target tu, ini ada kertas A4, you nak warna apa? Tolong pilih. Alright? Warna tu pun you dah tahu dia ni suka warna kuning, dia ni suka warna hijau neon, dia ni suka warna biru navy blue, dia ni suka warna purple light. You dah tahu dah sebenarnya. Tapi you saja okey, siapa nak kertas ni boleh pilih. Mereka pilih A4 ikut warna favorite mereka. Okey, now ni ada marker pen. Marker pen ni pun bukan warna biru, warna merah, warna hitam. Marker pen ni pun berwarna-warni. Sebab you kena tarik emosi mereka, minat mereka. Tuliskan besar-besar, size A4. Berapa yang you nak? Oh, 13,000. Alamak puan, tak cukup kosong. Okey, tak apa, tambah lagi kertas. Tak cukup kosong hujung dia. So, dia dah buat semua. Okey, I nak kertas ni balik you decorate lawa-lawa. You nak framekan ke? You nak letak apa manik-manik diamond ke? You nak lukis doodling ke? You nak letak apa-apa benda, you decorate. Kertas A4 yang bodoh macam tu, tapi yang menarik perhatian dia, you akan tengok ini adalah cara di mana bisnes you akan transform. Kalau mereka transform sebuah kertas kosong kepada something yang extraordinary, bukan ordinary. Right? Extraordinary, you akan nampak inisiatif mereka akan mula berubah untuk dapatkan sales, di mana sales tu nombor yang diorang nak tu akan bantu bisnes you.
You tak cakap, okay, bulan ni saya kena buat dalam 300,000 punya sale. Boleh tak bantu saya? Sama kes macam Puan Anis. You suruh orang buat untuk you. Orang takkan buat. Alright? You kena tarik emosi manusia dan later you cakaplah apa benda diorang akan buat. Itu cara dia. Okay. So, bila Puan Rosita dah buat macam tu, okay, you nak 12,000 kan? Okay, 12,000. Okay, ni ada 3 perkara yang boleh buat 12,000. Pertama, mungkin face massage. Yang kedua adalah macam ni. Yang ketiga adalah macam ni. I nak you fokus part ni je dulu boleh? Boleh Puan? Okay. Kalau you boleh buat 3 ni, cuba list down dalam satu A4 lagi satu warna purple ni. Yang suka warna purple kan? Okay, list down warna purple ni. 20 kawan-kawan you yang mampu nak yang teringin sangat, sorry, betulkan ayat yang teringin sangat nak ada face massage, yang teringin sangat nak ada foot massage, yang teringin sangat nak scrub satu body. Tolong list down, cuba buka contact phone. Cuba tengok dekat Facebook, dekat IG. You akan nampak list tu lebih daripada 20. Right? Dan okay, now you pergi dekat bucu sana, you pergi bucu sana semua dari list name kan? Okay, ambil phone call, cuba call mereka. Invite mereka untuk datang ke tempat ni so that you boleh uruskan mereka. You akan nampak mereka buat phone call. Kedai you, waktu tu 1 jam tu memang semua nyamuk. Bising, semua orang buat phone call. You akan nampak, you tak perlukan cost marketing pun. Klien akan datang melalui staff you. Money machine maker. Alright? You kena buat aktiviti tu. Dan you akan nampak, uish, gila lah, berkesan lah benda ni. Target 300,000, dapat 3 juta. Puan Rosita, 30% untuk saya. Tak adalah. So you boleh buat begitu. Alright, tetapi warning yang saya nak upfront ke hadapan, perkara ni tak boleh dilakukan pada setiap bulan. Oh, okay. Kalau So dilakukan, maksudnya kalau saya nak buat mana saya kena start bulan 10 lah. yes. Maksud, Tapi cerita tu hari ini atau minggu ni. Jangan bulan 10 nak start bulan 10 baru cerita. Dia tak dapat. okay, faham. So maksudnya kita boleh start aktiviti tu untuk hujung bulan ni lah. Untuk Betul. tarik mereka datang bulan 10 macam tu ke? Betul. Okay, faham. Faham Puan Rosita? Faham. Right, fantastic. So itu cara macam mana you nak buat sale tanpa marketing. Itu baru nama dia zero cost marketing. Ya, betul. Right. Ni semua strategi ni tak ada yang you belajar kat luar. Right, ni semua strategi corporate sebenarnya. Okay, so membantu Puan Rosita? Alright, fantastic. Okay, Thank you, Coach. welcome. So, mungkin saya boleh open lagi satu soalan atau saya teruskan? Ibu Ferry okey? Alright, Ibu Ferry tengah rushing Ya, pergi okey. program dia. Yes, Ibu Ferry ada Mungkin soalan? saya nak tambahkan sedikit lah kepada Tuan Hafiz yang sedang bingung mencari Bekerja. pekerja ya. Tadi cara-cara tu menarik dan boleh ditambah, mungkin boleh pergi jalan-jalan ke Indonesia, masuk barbershop di Indonesia, and then tawarkan pakai cara jahat yang baik gitu ya. Yang tadi itu karena root untuk mata uang Indonesia dengan Malaysia kan Malaysia lebih tinggi. And then you akan lebih aman jika merekrut dari Indonesia juga, mereka tak boleh kerja dengan orang lain karena you akan pegang paspor pekerja itu dan izin bekerjanya company you yang keluarkan. So nantinya di sini pun tak ada orang boleh buat jahat dengan you punya karyawan, dengan you punya staff gitu ya. Oke, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Ibu Ferry. Terima kasih. Ya. Alright, Ibu Ferry daripada Jakarta. Okey, boleh dapatkan men's expert supply. Bu Ferry, tanyalah connection di Jakarta, Surabaya dengan Medan. Ini sebenarnya Perdana Menteri Indonesia ni sebenarnya. Tak adalah. Okay. Anyway, I believe tadi Puan Nurnita nak bertanya soalan ni Puan. Puan Nurnita dekat situ ke? Okay. Saya open Puan Nurnita 1, Puan Nurnita 2, Puan Nurnita 3. Okay. Saya teruskan sesi ini. Puan Nurnita, bantu saya untuk onkan video anda dan juga audio anda untuk communicate dengan saya. Okay. So, okay, training. Kita nak letak 16 minutes training slot ni, alright, into specific title. Okay. Boleh tak saya buatkan very short sebab kita dah spend too much time pada soalan tadi. Saya ambil satu contoh. Okay, I believe tadi secara detail saya dah bagi pada Tuan Hafiz, kepada Puan Rosita. I believe CEO coaching pun boleh guna pakai. Saya nak tanyakan soalan spesifik kepada Puan Anis atau Puan Juleza. Apa yang saya boleh bantu untuk slot ini kepada bisnes anda? Apa yang you nak dalam bisnes you berlaku pada bulan 10? Puan Anis?
Puan Anis 1, Puan Anis 2, Puan Anis 3. Puan Julaiza. Puan Julaiza dekat situ? Saya ulang balik Tuan Kimi apa? Okey, Puan Julaiza, ada spesifik bantuan yang you perlukan daripada saya untuk bantu bisnes you pada bulan 10? Ada. Tak ada Ada. Ada, sorry. Okey, silakan Puan. Jangan marah. Okey. Kalau apa pelaku kena ceria jugalah, kena positif. Okey. Saya nak Tuan Kimi ajar saya teknik bagaimana nak buat rekrutmen power. Okey, nak buat recruitment power. First thing first, why? Jual. Why? Kenapa? Why? Sebab dah hampir 3 bulan ni, so saya kena clearkan saya punya requirement agency, iaitu saya kena cari why why tu actually sebab sales lah, sebab saya nak production. I believe your why lebih kepada sebab you punya KPI kan, you punya deadline. Yes. Alright. Betul. So, tinggal berapa hari lagi? 3 bulan. 3 bulan. Ada lagi 3 bulan untuk achieve target tu. Yes. Alright. So, say about you ada masa dalam seminggu saja boleh? Yeah. Boleh tak buat dalam seminggu? Boleh? Okey, berapa ramai yang you nak? Okey, kita cerita daripada nombor 2. Who? Berapa ramai yang you perlukan? Okey. Sampai hujung tahun ni actually saya perlukan 6 lagi. 6 lagi. Okey. Tolong tengok dalam buku nota you, buyer tu you perlukan lagi 6 orang. 6 orang inilah yang you perlukan untuk convert. Sebab macam ni saya letak general. Puan Julaiza fokus kepada recruitment. Okey, why now adalah sebab you ada deadline lagi 3 bulan. Kenapa saya letak seminggu? Kalau diberi 1 tahun, you akan tunggu hujung tahun baru buat. Jangan bagi masa yang baik untuk diri you. Ambil secepat mungkin untuk selesaikan masalah. Letak seminggu saja sebagai deadline. Alright, buyer adalah you perlukan 6 orang. Agent, siapa mereka? Spesifik kepada profession. Apa profession yang you nak jadi sebagai agent you? Okey, saya nak yang fresh graduate. Fresh graduate. Okey, lebih spesifik fresh graduate ni lelaki atau wanita? Wanita. Okey, tolong take note fresh graduate wanita umur 25 hingga 25 tahun ke atas. 25 tahun tepat boleh? Yes, boleh. Alright, 25 tahun tepat, duduk di mana? Johor Bahru. Johor Bahru, lebih spesifik di kawasan? Taman Sri Saujana. Taman Sri Saujana. Tolong take note Taman Sri Saujana. Alright. Puan Rosita pun JB kan? Okey, dekat ni dengan Puan Rosita. Nanti boleh pergi massage. Alright. So, apa lagi? Okey, Melayu, India, Cina? Melayu. Okey. So, kat sini you dah tahu you punya prospek. Okey. Siapa player yang akan uruskan prospek ni? Siapa yang akan uruskan rekrutmen ni? Saya ada appoint satu staff. Apa nama dia? Alia. Kau again? Saya dah appoint satu staff. Nama dia? Nama dia Alia. Alia. Okey, Alia, tulis kat situ player dia adalah Alia. Alia yang akan ensure program berlangsung seperti yang dirancang. Bukannya you. You kena tahu siapa player dia. Alright, Alia. Leader adalah you. Okay. Alright. So, player ni Alia. Alia boleh buat rekrutmen? I kena ajar dia sebab dia baru kan. Yes. You kena ensure Alia tahu macam nak recruit, macam nak filtering, macam nak prospecting and so on. So player ni akan buat kerja. Leader ni hanya observe dan advise. Alright? Bukan you yang buat kerja, Puan Julaiza. So kalau Alia masih baru, saya nak minta Puan Julaiza appoint lagi 2 orang yang dah biasa buat recruitment. Alright? Okay, appoint 2 orang sebagai satu alternatif, satu lagi sebagai contingency. Kena 2 orang. Okey, tapi yang main peranan first player adalah Alia, second player untuk sentiasa kejar Alia, sentiasa manage Alia adalah individu yang dah biasa buat rekrutmen, yang dah power buat rekrutmen. Okey, contoh siapa? Ain biasa? Okay, Emilia biasa? Yes, 2 nama tu. Alright. So siapa yang lagi power? Ain ke Emilia? Itu Emilia. Okey, letak Emilia sebagai player yang akan kejar Alia, manage Alia and so on. Dia nak maki Alia, Emilia ni akan kerja dia maki Alia. Alright, kenapa lambat ni? Kenapa nanti-nanti? Kenapa tak tahu? I believe Emilia ada karakter tu kan? Yes. Alright, so biar Emilia yang buat kerja.
You sebagai leader, you akan main sebagai good cop. Emilia adalah bad cop. Alright? Kenapa sedih ni Alia? Bukan apa puan, anak puan ni macam ni. Hello, dekat dalam office dia bukan anak saya. Dekat office dia adalah team kita. Kena keep in mind. Alright? Dia tak ada relationship dalam business. Yes. Alright. So, mereka akan play the roles. Alright. Yang ketiga adalah how. Macam mana nak buat? Apa main taktik dia? Alright. Recruitment. Apa main taktik dia? I believe you ada a few slots, a few program kan dalam insurance? Yes, ada. Alright. So main taktik dia, diorang follow as usual. Alright. Tetapi kita nak cerita practicality. Boleh tak main taktik ni dibuat dalam jangka masa seminggu? Boleh? Okay. So buat main taktik dulu. Alternatif dan juga contingency jangan pernah fikir. Sebab kenapa? Kalau you fikir alternatif dan juga contingency taktik, tak apa, kita buat dulu main taktik ni. Kalau tak jadi, kita cuba idea kedua. You akan cuba, otak you dah cuba untuk distract ke idea kedua sebenarnya. Whereby main taktik tu you tak akan buat betul-betul. So, jangan pernah plan alternate dan juga contingency. Just focus dan super detail planning pada main taktik. Letak deadline dalam jangka masa seminggu. Kalau seminggu tak achieve main taktik, Puan Julaiza boleh datang jumpa saya semula. Okay, saya akan bagi pada Puan Julaiza alternate. Right, itu kelebihan dia sebagai CEO coaching. Okay, first kena fokuskan pada main taktik dululah. Betul. Okay. Alright. Membantu Puan Julaiza? Membantu. Alright, fantastic. I nak tengok result dia next week. Okay. Okay, fantastic. So, siapa ada Q&A? Kita open slot untuk question and answering. Alright, silakan. Saya nak 2 soalan saja sebab kita mengejar masa. Pertama, siapa nak tanya soalan? Silakan. Ini open kepada public, kepada semua. Tuan Hafiz, soalan? Ada Tuan Hafiz? Setakat ni okey lagi. Alright, okay. Puan Julaiza, Puan Anis ada soalan? Tak ada soalan. Alright, good. Ibu Ferry, Puan Rosita, Puan Nurnita? Belum Alright. ada. Okay, semua good. Alright, fantastic. So, kita teruskan kalau tiada soalan. Okay. Ini top 3. Siapa yang akan well perform dalam bisnes dia, saya akan highlight muka you kat sini. Bantu lagi you punya personal branding supaya ramai yang nampak you, especially dalam program ni. Okay. Seterusnya, announcement. Okay. Top 3 winner ni, I akan announce secara public. Alright, yang ini kita akan bantu di social media, di dunia luar kita akan hire you. Okay, tetapi dalam sebagai pemenang, kita izinkan you. I believe not today, starting next week. Pada next week, siapa yang menang nombor 1 sampai nombor 3, you diberi time dalam jangka masa 60 saat untuk nyatakan announcement you. Contoh, saya ada next program, saya ada training dengan Datuk Farilah Kamsah pada hari ini. You boleh buat announcement di sini. Kalau you pemenang lah. Alright. Oh, saya ada nak buat majlis doa selamat ni. Saya baru dapat baby, datanglah. Announcement begitu. Kenapa nak kena buat kat situ? Kalau yang buat ni, yang doakan ni pun alim ulama, dan rezekilah untuk you. Alright. You takkan tahu Tuan Hafiz kita ni sebenarnya dia adalah ustaz. You takkan tahu. Dia doa dia tu makbul semua. Right. You buat announcement kat sini. Dan contoh, saya ada open vacancy, saya mencari bantuan. Kalau you ada kenal relatif yang sebagai seorang electrical engineer, please let me know. Ini announcement yang you boleh buat. You tak boleh interrupt sewaktu sesi. Clear semua? Okay. Alright, fantastic. So, kat sini I believe, alright, ada tak siapa-siapa yang nak bagi bantuan kepada usahawan lain? I believe tadi Ibu Ferry kita dah bagi tahu dah bantuan dia. Okay. So, Puan Fatimah tak ada, saya skip. Puan Nobi tak ada, saya skip. Puan Julaiza, ada apa bantuan yang you boleh bagi dalam sesi hari ini? Saya just bagi nasihat je lah. Okay, apa nasihat tu? Okey, kepada semua yang hadir pada program hari ini, tahniah kerana anda terpilih. Bukan sebarang orang tahu yang terpilih nak join program premium ni daripada Tuan Kimi. Sebab pengalaman saya bersama dengan Tuan Kimi, sebenarnya benda ni tidak dirancang tapi dengan izin Allah. Okey, selama lebih kurang dalam saya 3 bulan dah masuk 4 bulan dalam program ni.
sangat super dia punya Tuan Kimi punya program ni. So saya rasa saya adalah bukan nak tiap diri sendiri, tapi saya lah orang yang akan mula-mula masuk Zoom setiap kali program. Okay, program ni actually 1 minggu 2 kali saja, tapi saya akan pastikan saya orang pertama yang akan masuk dalam setiap Zoom Tuan Kimi. Betul tak Tuan? Yes, betul. Alright, yang paling disiplin selalu masuk awal, Puan Julaiza. Alright, terima kasih Puan Julaiza. Thank you. Alright, thank you. Okay, Tuan Firdaus tak ada hari ni, Puan Zalina pun tak ada hari ni. Puan Anis, nampak tak gambar Puan Anis? Kalau tak nampak, ini dah Jumaat ke berapa? Sebab Puan Anis, dia ikut tema dia, sambal hantu, sambal mengigau, sambal meraung, sambal mengilai. Alright, gambar Puan Anis, sambal halimunan. Alright. Puan Anis, ada apa-apa yang you nak bagi, nak bantu dalam sesi hari ni? Tak ada. Alright, tak ada. Tapi macam untuk tadi siapa yang ada buka spa tu? Puan Rosita. Okay. Macam saya ada cadangan sikit lah sebab saya pernah buka spa juga dulu. I see. Okay, apa cadangan? Okay. Cuba try buat spa mobile pula. Sebab saya try buat dulu lepas saya rasa macam orang tak berapa datang dekat spa kan. Saya pergi ke rumah customer pula. So kat situ pun okay juga untuk saya masa tu. Wow, great idea. Puan Rosita okay? Sebab kadang-kadang orang malas nak datang, nak pergi kan. Orang lagi-lagi sekarang dalam keadaan sekarang orang susah nak keluar. So boleh try lah macam tu. Alright. Okay. Puan Rosita okay? Okay. Sebab saya pun ada terfikir juga nak buat benda tu sebab dalam 2 hari lepas ada a few customer yang call saya, dia request macam tu. Dia cakap, you ada buat mobile tak? Sebab sebelum ni memang kita tak ada buat lah sebab kita memang base dekat kedai kan. Jadi customer datang ke spa kita. Jadi sekarang ni mungkin saya kena tukar sikit strategi saya lah. Sebab saya ada 5 orang staff, mungkin saya boleh pecah kot 2 orang untuk buat mobile, 3 orang stay dekat kedai yang macam tu lah. Okay, my advice Puan Rosita, bila you buat mobile, harga naikkan 50%. Alright, harga naikkan 50% itu yang pertama, my advice. Nombor 2, you setiap kali datang pergi rumah klien atau staff you bagi hadiah. You dah standby exclusive gift. Contohlah 50% tu value about contohlah RM42. You bagi hadiah yang bernilai RM21. Alright? Sebab kenapa 50% tu in case berlaku perkara yang tak diingini, jalan jam atau pekerja lewat and so on. Itu semua kos kerugian. Ingat business management you kena pandai kawal risiko. Itu adalah kos miscellaneous yang you kena kawal. Lagi 25% tu, pada 25% miscellaneous, 25% tu adalah hadiah. Sebab nak appreciate klien you, tetap panggil you. You akan nampak 50% tu tak ada hal dia bayar sebenarnya. Sebab mereka dapat hadiah. Alright, so kalau tak ada miscellaneous dan you boleh kawal benda tu betul-betul, 25% will be your profit. Okay, so tapi I tak nak you anggap ini duit yang you boleh spend, ini duit yang you akan invest. Itu saja. Alright, okay, fantastic. Terima kasih Puan Anis, terima kasih Puan Rosita. So, polisi, ini adalah polisi di dalam program CEO coaching. Okay, kita nak you always focus. Ini adalah kita punya power of one. Power of one adalah apa yang kita betul-betul nak buat. Power of one adalah I nak you guys stay focus dalam bisnes yang you buat pada blueprint you. I believe Puan Anis dah submit dia punya blueprint, Puan Julaiza dah submit and the rest. Fokus hanya benda tu, jangan pernah buat bisnes lain walaupun bisnes tu seronok atau mendatangkan banyak duit. Fokus pada bisnes you semata-mata dan kita upgrade untuk lajukan bisnes tersebut. So call to action you guys adalah, I believe masing-masing dah tahu intention, amount, deadline. Puan Julaiza dah tahu. Puan Anis, you masih tak upfront apa yang saya boleh bantu you. Please, I nak tengok Puan Anis kalau boleh you leverage antara agent yang manage B2C dan HQ manage B2B. Boleh Puan Anis? Boleh insyaAllah. Fantastic. So seterusnya saya nak invite Tuan Muhammad Hafiz, Ibu Ferry, Puan Rosita dan juga Puan Nurnita, untuk be part of the CEOs. Alright. Ini adalah advanced activities dan juga result yang kita sentiasa measure untuk business you always grow strategically and consistently. Okay. This is my offer kepada you guys. Ini 3 perkara yang you perlu invest, iaitu dalam network, brand dan juga business mentor. Dan I am willing untuk bantu business you grow secara strategically dan consistently.
Okey, apa yang you dapat, ada 7 perkara yang saya offer kepada anda. Okey, dan program ini adalah selama 52 minggu. Okey, dan group mentoring pun kita sediakan selama 52 minggu. Okey, unlimited private session maksudnya you boleh call saya anytime bila you perlukan. Okey, kalau saya tak angkat, please WhatsApp me. I believe I'm in the training or in the meeting, I will call you back. Tapi unlimited untuk saya bantu anda. Golden ticket kepada semua training di bawah nama saya. Business networks yang saya ada, all these corporate, all these governments dan swasta yang saya ada, saya akan bantu kepada anda kalau anda perlukan. Business support yang kita akan bagi dalam WhatsApp group dan juga documentation and template yang kita upgrade. Alright. Siapa yang nampak harga dia kat situ? Tuan Hafiz? Alright. Ibu Ferry, Puan Rosita nampak? Puan Rosita? Saya nak offer kepada you guys hanya untuk MCO period saja. Negara kita masih tak bebas lagi dan kita masih lagi under MCO. Saya nak offer 50% discount kepada semua nombor yang you nampak dalam skrin. Untuk registration dan juga annual fee, kita bagi 50% discount. Dan juga untuk monthly fee, sampailah 52 minggu akan datang, you hanya akan bayar RM1,000 sahaja untuk dapat 7 benefits yang you nampak dekat skrin. Dan you akan experience daripada first program tadi sampailah hari ini. Alright, daripada first hari pagi sampai sekarang. Saya nak tengok kat sini, berapa ramai yang nak saya bantu bisnes you guys? Saya nak. Alright, 3 orang ni saya akan contact anda selepas program ini. Okay, sebab kenapa? Saya nak tengok dulu ke mana arah bisnes you dan baru saya accept anda untuk ke program ini. Alright, saya nak tengok kat mana yang saya boleh measure dan kembangkan bisnes you. Boleh? Boleh. Alright, fantastic. So, quote of the day. Okay, kerja saya sebenarnya adalah untuk unlock you punya potential, you punya business, you punya opportunity untuk you grow consistently and strategically. Alright. So, jom on kamera anda. Photo time. Okay. 1, 2, 3. Okay. Saya ambil lagi 1. Okay, sekejap. Okay. 1, 2, 3. Okay. So, kat sini saya akan share screen again. Okay. Upcoming training, saya nak you guys alert CEO coaching, kita mungkin akan ada customer service skill set training yang saya akan lakukan dengan klien akan datang. Tapi saya nak you guys ready pada bulan 10 kita akan ada 2 skill set training. Hanya CEO coaching saja saya benarkan untuk datang. Dan terima kasih para tetamu, Tuan Hafiz, Ibu Ferry, Puan Rosita dan juga Puan Nurnita kerana hadir pada sesi hari ini. Dan terima kasih kepada CEO Puan Anis dan juga Puan Juleza sebab hadir. Okay. Puan Kimi, saya boleh sampaikan sesuatu. Saya nak tolong Puan Anis promosikan sambalnya kepada Indonesia Community. So nanti tag saya, bagi saya brosur foto semua, and then I will forward. Ada 2 grup Indonesia, memang kami suka sambal. Mana tahu kan ada yang tertarik, nanti saya minta mereka terus hubungi Puan Anis. And then Puan Rosita mungkin masalah dengan spanya, kalau tadi disarankan Puan Anis untuk mendatangi customer kan, mobile kan, boleh juga dengan mungkin saran saya ada sebuah produk yang premium produk ya, yang mana boleh membantu your punya customer tak payah risau, tak payah pergi spa, tapi boleh ambil produk itu untuk mengatasi masalah. Saya ada sebuah produk yang memang hasilnya macam you buat operation plastik. So tak payah buat operate, tak payah inject. Dia boleh terus mungkin nanti boleh kita buat one to one untuk you tengok dulu, karena produk ini banyak digunakan oleh Puan Sri, Datin dan kerabat-kerabat raja di Malaysia. Okey. Boleh. Okey, itu saja Tuan Kimi. InsyaAllah kita boleh bekerjasama ya. Saya pun tertarik dengan program ini. InsyaAllah boleh membantu juga nanti untuk Tiara chapter ya Tuan Kimi di Penang. Boleh, insyaAllah Ibu Ferry, tak ada masalah. Dan untuk pengetahuan Puan Rosita juga, saya ada kenalan, baik dia adalah naib presiden untuk Persatuan Spa Malaysia. Sebenarnya bisnes you akan berkembang besar. Tapi Puan saya Rosita mana Tuan Kimi?
Di JB. JB kat mana puan? Taman Ada Hai. Taman Ada Hai Johor Bahru. Oh, dekat je office saya. Nanti kita boleh kerja. Boleh. Ambil nombor Nanti telefon nanti saya. Nanti apa dia? Nombor telefon puan apa? saya. Nombor telefon 013 Sekejap saya sorry. letak. 019 Okey. 777 777. 8077. Okey, saya letak di rename nama puan Rosita. Saya screenshot lagi sekali boleh? So that Boleh. saya boleh bantu untuk business brand anda. Okey, senyum semua. 1, 2, 3. Okey. So, leaders, please, inilah kegunaan bila masing-masing. Kenapa saya jemput individually? Sebab saya tak nak sebarangan orang masuk program ni. Sebab hanya untuk business you berkembang each other. So again, Ibu Ferry, Tuan Hafiz dan juga Puan Rosita dan juga Puan Nurnita, saya welcome anda untuk be part of the team dan juga you guys akan buat business macam ni every day, bukan hari ni saja. Okay? So itu saya daripada saya. My name is Kini Abdullah dan pembantu saya adalah di untuk public relation. Thanks for coming. Kita jumpa pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Kimi. Terima kasih semua. Bye. Bye. Okay, di apa cerita dengan si tu? Siapa tu? Kartita tu? Katina tu? Unmute dulu, unmute dulu. You tak unmute? Dia nak interview dia lah ni. Tapi dia duduk dalam ni. Okay, so thank you so much Di. I really appreciate your time sebab this is my our first lights. So I sangat-sangat risau kalau broken sebenarnya. Buat I perlukan you kat sini. But thanks again. You ada kat sini dengan I. Alright. So all the best to you untuk sesi nanti and semoga dipermudahkan segala urusan you. Okay. Alright. Thank you Di. Okay, Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.